besar. Kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wa imam yaum al-jum'ah amsik faqad la." Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wafaqqa man syaa'a min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa qazala man syaa'a min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bittaqwallahil wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jumaat yang dimuliakan, marilah sama-sama kita mensyukuri jalan-jalan takwa yang didestinasikannya tentunya membawa kita menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita sentiasa melaksanakan perintah Allah dan di waktu yang sama kita menjaga batasan-batasan Allah agar kehidupan kita sentiasa berada di dalam keredaannya serta mendapat syurga Allah di akhirat kelak. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Bulan Rajab merupakan pintu gerbang memasuki bulan Ramadan. Ia merupakan salah satu bulan yang mulia dan ia termasuk di dalam bulan-bulan haram. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Taubah ayat 36. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Mafhumnya, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan di dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi di antaranya. Di antaranya 4 bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul, lurus. Maka janganlah kamu menganiayai diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya. Al-Taubah 36. Kini kita berada di dalam bulan Rajab yang pernah mencatatkan beberapa peristiwa besar, terutama peristiwa Isra' dan Mi'raj dan peperangan Tabuk yang berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Peristiwa-peristiwa ini meninggalkan begitu banyak pengajaran dan iktibar yang mesti diambil dalam meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala atas muka bumi ini. Pelbagai cabaran dan halangan pasti akan ditempuhi dalam menegakkan syiar Islam yang menuntut sejuta jenis pengorbanan seperti masa dan tenaga. Ketika menyoroti aktibar daripada peperangan Tabuk, maka kita dapat menyaksikan bagaimana golongan munafik bukan sahaja memberi pelbagai alasan yang tidak munasabah untuk tidak menyertai peperangan Tabuk, malah bergerak untuk mempengaruhi tentera Islam yang lain agar menarik diri daripada keluar berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara alasan golongan munafik ini untuk lari daripada berjihad sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran ialah: 1. Waktu itu adalah musim mengutip buah-buahan tamar yang sedang masak. 2. Cuaca yang sangat panas dan terik. 3. Perjalanan jauh dan sukar. Yang 4. Gerun kerana menghadapi tentera Rom yang besar dan gagah. Yang 5. Tidak mempunyai persediaan dari segi senjata dan kepandaian bertempur yang cukup. Dan yang 6. Tidak mampu menahan godaan dengan kecantikan wanita Rom.
Inilah alasan-alasan remeh dari orang yang lebih mengutamakan kepentingan peribadi daripada agama, keuntungan duniawi berbanding ukhrawi yang membolehkan mereka dikecualikan dari perjuangan menegakkan kalimah Allah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, firman Allah dalam ayat 41 surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Infiru khifafan wa shiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Mafhumnya, berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan ataupun berasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Begitulah juga ibaratnya keadaan kita pada hari ini. Ramai juga umat Islam yang diracuni dengan penyakit tersentak daripada perjuangan Islam akibat beberapa punca utama. Antaranya, kurang ilmu dan kefahaman tentang Islam sehingga mudah terpengaruh dengan ideologi sesat termasuk sekularisme, liberalisme, sehingga hilang semangat dalam melaksanakan seluruh syariat Islam dalam kehidupan. Dalam banyak keadaan timbul rasa sangsi dengan kehebatan syariat Islam sehingga mendewa-dewakan sistem kufar walaupun jelas bertentangan dengan Islam. Gagal memahami tujuan dan matlamat perjuangan Islam. Akhirnya wujud golongan yang hanya berfikir cara untuk mencapai kemenangan tanpa menghirau halal dan haram, malah sanggup mengenepikan prinsip Islam. Lemah roh ukhuwat persaudaraan Islam sehingga gagal bergerak dengan baik akibat perbalahan dan perpecahan sama sendiri. Hilangnya kasih sayang atas dasar iman menyebabkan banyak tugas dan gerak kerja terbantut. Yang keempat, mengutamakan kerjaya sehingga menjadikan tugas dakwah dan kerja menggerakkan perjuangan Islam sebagai kerja sampingan dan hanya dibuat sambil lewa sahaja. Yang kelima, himpitan dunia di mana tumpuan kepada gerak kerja Islam terbantut akibat semangat untuk berkorban semakin luntur kerana merasakan masa harta yang digunakan untuk perjuangan Islam merugikan dan tiada pulangan duniawi. Malah tekanan hidup termasuk kos taraf hidup yang semakin tinggi menyebabkan tumpuan dalam ibadah semakin kabur kerana lebih banyak memikirkan cara untuk memenuhi keperluan diri lebih utama daripada pengorbanan untuk agama. Yang keenam, godaan dunia termasuk godaan harta dan pangkat sehingga bila berdepan dengan pilihan antara memilih harta dan pangkat dengan kerja-kerja Islam tanpa balasan setimpal, maka orang yang lemah iman lebih memilih habuan dunia berbanding kerja Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sesuai dengan keberadaan kita di bulan Rejab yang merupakan bulan memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana Allah menganugerahkan kita dengan kewajiban solat 5 waktu, maka kita mahu setiap diri kita bukan sahaja menjaga solat fardu, malah menggunakan peluang yang ada untuk memenuhi ruang di masjid dan di surau. Musuh Islam termasuk Zionis Yahudi pernah mengatakan bahawa mereka tidak akan bimbang dengan umat Islam sehinggalah umat Islam mampu memenuhi masjid, terutama pada waktu subuh, sebagaimana umat Islam datang beramai-ramai di masjid pada hari Jumaat. Maka barulah saat hancurnya Zionis Yahudi akan tiba. Dr. Rohib Al-Sirjani dalam bukunya Misteri Solat Subuh menulis mengenai seorang penguasa Yahudi berkata, kami takut kalau bilangan umat Islam melaksanakan solat subuh berjemaah menyamai atau melebihi umat Islam melaksanakan solat Jumaat. Ayuh kita sahut cabaran musuh Islam ini untuk sama-sama memastikan kita, anak-anak kita, rakan-rakan kita, jiran-jiran kita untuk memenuhi masjid dan surau setiap waktu
agar janji kemenangan daripada Allah semakin dekat dan berada dalam genggaman. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Inna asqala salatin ala al-munafiqin salatun Aisyah salatul fajar walau ya'lamuna ma fihi man la tauhuma walau habwan." Maksudnya, sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat Aisyah dan solat al-fajar, yakni subuh. Sekiranya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada keduanya, nescaya mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Muslim. Kempen terbaru subuh seperti Jumaat yang digerakkan di seluruh negara agar agak memberangsangkan masjid yang suram ketika waktu subuh menjadi terang berseri dengan susunan saf yang penuh dengan jemaah. Usaha ini wajib dipuji kerana ia mengangkat syiar Islam. Solat subuh berjemaah di masjid ada banyak kelebihan. Pun begitu, ada juga yang sinis berkata, kita hadir subuh kerana Allah, bukan kerana kempen subuh perdana atau subuh seperti Jumaat, atau bukan kerana mahu kelihatan dalam suat foto bersama selebriti dan pemimpin-pemimpin tertentu. Aduhai sahabat, tidak salah menegur, namun teguran biarlah lembut, menggosok belakang, bukan perik menampar muka. Tahap iman manusia itu berbeza. Urusan niat orang tidak mampu kita teka kerana hanya Allah yang maha mengetahui apa yang tersirat di dalam jiwa hambanya. Mana tahu awalnya orang berkerumun ke masjid untuk menumpang populariti orang tertentu. Namun selepas merasai sendiri nikmat tenang dan damainya subuh berjemaah, mereka boleh istiqamah pula, berdamping dengan masjid seumur hidup. Strategi dakwah itu berbagai bentuk. Sekurang-kurangnya ada insan yang terpanggil untuk menjentik sesuatu ke dalam hati umat Islam. Jika sekadar 1% sahaja yang kekal turun subuh berjemaah di surau masjid hasil kempen tersebut, pahalanya sudah cukup mahal buat penaja kempen berbanding kata sinis setengah pihak. Jadilah pembantu kebaikan dan bukannya perosak kebaikan yang sedia ada. Sidang Jumaat yang berbahagia. Maka untuk mengekalkan momentum ibadah kita supaya kita dapat melakukan ibadah dengan baik dan berterusan, marilah kita pohon pertolongan dan kekuatan dari Allah, seperti mana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah di dalam hadis riwayat Abu Daud yang bermaksud, Rasulullah memegang tanganku lalu bersabda, "Wahai Muaz, demi Allah aku mencintaimu." Kemudian baginda bersabda lagi, "Aku wasiatkan kepadamu wahai Muaz, janganlah engkau tinggalkan setiap selesai solat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Maksudnya, ya Allah, bantulah aku untuk berzikir dan bersyukur kepadamu serta beribadah kepadamu dengan baik. Hanya dengan bantuan serta taufik daripada Allah kita dapat melakukan setiap amalan dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yaghzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Mafhumnya, jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan, maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu. Dan jika ia mengalahkan kamu, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah yang menetapkan demikian. Dan ingatlah, kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu berserah diri.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fayawfazal mustaghfirin wa janatat taibin. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin munqidhi minad dhalalah wal jahalati ila nuri haqqi wal imani wa huda wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum qudwatuna walahumul fadlu ala jami'il ummati ila yaumil qari'ah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim. Fattaquhu la'allakum tuflihun. Ittaqullaha min sima'il lagwil wa fuduli wal khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Faqala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim amarakum bis salati was salami 'ala nabiyyihil karim. Faqala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadha balada aminan mutma'innah. Allahumma aslih a'immatana wa wulatan umurina washmalillahumma bi'inayatika wa taufiqika jalalatal al-malik maulana aminul karim al-sultan Salahuddin ibni marhumi al-sultan Badli Shah wa waliyan ahdihi duli yang teramat mulia Tunku Syarafuddin Badli Shah ibni Aminul Karim al-sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lisadad wa aslih bihimul ibad wal bilad waj'alit taqwa lahum khairaz zad innaka raufun rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'an fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullahal 'azim wa yadhkurkum washkuruhu ni'matihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.